لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمل خير بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia lagi saya muliakan Al-Fadil Ustaz kita merangkap mengurusi pada pagi ini, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz dan para ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Terlebih dahulu saya panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Pagi ini julung-julung kali saya sampai di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun sebelum ini saya sampai sebelah Perak, dekat bagan tiang, kemudian di sebelah Sungai Bakau sahaja. Tapi hari ini Allah Ta'ala izin untuk kita bertemu dalam majlis ilmu seumpama ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bukan semua orang yang boleh duduk dalam majlis yang seumpama ini apabila tidak ada ditarbiyah dalam diri mereka itu, tarbiyah semangat nak main mengaji ini, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan semua orang boleh duduk, boleh main, luangkan masa, korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan anak pinak dia tinggal di rumah, tinggal suami, boleh datang ke sini semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak cari ilmu bekalan untuk kita nak bawa balik bertemu dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, julung kali saya main sini, mungkin ada yang tak kenal. Memang tak kenal tuan-tuan. Di belah seberang sana mungkin dia pun dah kenal, tapi saya rasa orang tak kenal lagi bagus. Kalau orang kenal, dia kira nak panggil. Tuan-tuan, di sana dia pun gelap kat saya. Kalau macam Ustaz Rainbow pun ada tu, orang muda kan, Ustaz Bollywood, Ustaz Asli Bollywood, Ustaz Asli Bahrain, Ustaz Hollywood ada juga. Nah, semua gelaran-gelaran muda main kat saya, dia pun gelar Ustaz Cowboy. Di sana kalau sebut Ustaz Ahmadi, ada tengah tempat dia pun kenal. Tapi bila Sungai Bakau tak daripada bagian tiang apa semua tu, dia pun panggil saya Ustaz Cowboy. Ada gelarannya. Nah, biasa. Saya orang seronok. Hampa bagi gelaran kat aku, hampa main mengaji. Kalau hampa duk gelak ke aku, kok jauh Ustaz Cowboy, tak main pun mengaji, aku tak mau kawan dengan hampa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya dulu ngaji tak apa pandai, ngaji biasa saja.
Patutnya Ustaz Jeffrey yang ni, tapi dia minta tolong saya mesej masa dia duduk di Kuala Lumpur ni. Nah, insya-Allah hari ni pula depa budak-budak kami akan balik cuti Ramadan. Nah, saya mengaji di Mahad Tarbiyah Islamiah Derak. Ustaz Allah yarham Ustaz Ni'mat bin Yusuf. Pernah dengar tak pengarang kitab nama dia Syekh Fahmi Zamzam? Pernah? Saya mengaji dengan dia. Pernah dengar tak Syekh Nuruddin Al-Marmu Al-Banjari? Mungkin dia ada kaitan dengan ni. Antara Syekh Fahmi dengan Pak Si ni saya rasa ada kaitan. Selalu dia duduk bagi kuliah tazkirah. Saya mengaji di situ tak berapa lama masa saja. Tapi dalam tempoh 3 tahun saya masuk Tafakuh Fiddin. Sebelum ni saya mengaji. Ni boleh ikut ta'aruf dulu tak? Ta'aruf dalam 15 minit cukup lah. Mereka panggil Ustaz kau buat lagi juga. 15 minit. 15 minit banyak kan? 5 minit kita ta'aruf. Maka bila tempat baru kita pergi ngaji, kita mengajar, kalau main-main saya jenis saya. Ni boleh cakap gabung ke nak? Boleh nak? Apa kalau kita main bagi tazkirah, orang jemput mula-mula pergi terus duk prong orang duk pelipong. Siapa dia ni? Tak kenal, tengok main dia bagi ceramah ke orang. Baik. Saya mengaji tak berapa pandai tak di luar negara macam Al-Fadhil Ustaz. Susah dulu saya tuan-tuan, tapi ada orang lagi susah. Mengaji dulu pada peringkat awal sekolah agama ni di sekolah madrasah Ad-Diniyah Islamiyah Madi Jajawi Palib, yang dipimpin oleh kelola Al-Fadhil Ustaz Hashim Yasin. Beliau dia tak larang dah. Kemudian sambung di situ, saya sambung di Pondok Dera. Habis Pondok Dera saya balik, saya duduk dalam matri di Polim. Allah yarham Ustaz Datuk Dahlan, meninggal dah dia. Dia ni anak murid Ikhwanil Muslimin, meninggal. Syahid Hasan Al-Banna, tapi meninggal. Kami di sana kami dah terdedah dah dengan haluan, dengan terdedah dah dengan usrah dan sebagainya. Sebab tu walaupun hubungan kami terputus, tapi hubungan tu masih lagi berjalan. Sebab apa? Usrah yang dierakkan oleh Tok Guru kita. Ni macam tuan-tuan dan puan-puan, berkecam manusia ni. Ramai muslimat, muslimi pun ramai juga. Saya nampak ramai. Walaupun tak ramai. Ramai malaikat berat tu duk tunggu kat kita. Tuan-tuan, pasal apa boleh ramai? Pasal apa kita boleh istiqamah? Pasal didikan oleh Tok Guru kita. Ustaz-ustaz kita, dia didik kita, dia ajak kita main tarbiyah. Tinggallah dunia masa dulu. Dunia kita ada cari ulama, ada mai kita luang masa sikit mai mengaji cari ilmu. Sebab berkat didikan Tok Guru, orang yang mula bawa, pemimpin yang membawa kita. Kalau pemimpin membawa kita ke arah jalan yang diredai oleh Allah, program yang lain pun dia ikut teratur. Cantik. Okey tuan-tuan. Lepas tu mengaji di daerah apa semua, balik tuan-tuan pergi di matri, kemudian saya masuk Mahad tapi sekat jalan. Tak habis. 5 bulan saya duduk situ oleh Al-Fadhil Ustaz Yusaini Yahya Mati Mahad Tafiz Imam Nawawi di Polim. Dan dia ni ulama juga, ulama muda di sana. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian terus menetap saya sambung diploma syariah di Kuliah Ihsaniyah HBA. Masa tu HBA tengah duduk kemari. Di mana? Di Bukit Tambun, di Simpang 4 tuan-tuan. Di situlah saya mula mengenal masyarakat sekitar saya. Saya mengaji di situ 3 tahun, tamat diploma syariah. Kemudian dilantik saya sebagai Tok Imam sembahyang rawatib di Masjid Simpang 4. Dia tak sebut Simpang 4, 4. Pasal blok kami di sana Cina kecemah, kan? Jadi habis masa tu, jadi Tok Imam belah kali. Masa tu saya tak famous lagi, tak mengajak blok apa ni. Duk menyewa celah-celah orang duk panggil kita duk menyewa kat belakang. Tak mau rasa segar, kita kerdil tuan-tuan.
Nah, lepas tu barulah saya mula masuk mengajar di masjid itulah mula-mula. Kan? Lepas masjid kemudian merepok sampai hari ini. Muslimin dan muslimat. Cukup takat tu 5 minit kita sudah kenal. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar semua hari ni? Makan sok lah tadi. Alhamdulillah, syok. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pergi tajuk hari ni ada 2 tajuk. 2 tajuk mula-mula ni kita nak kupas tentang nuzul Quran. Nak tulis. Yang tak tulis dalam kepala otak. Tok guru dia kata kena ingat lah pasal dia. Nuzul Al-Quran, tok wakku tuk yang kusai ni. Nuzul Al-Quran, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ni, bila masuk nuzul Quran, ahli jawatan kuasa pergi panggil ustaz-ustaz main ceramah tentang nuzul Quran. Kita ni orang Melayu ni cukup jaga sinonim dengan sempena. Kalau main bulan Muharram kata bubak sorok, bubak sorok pula, bubak Asyura. Kan? Lepas tu bila main Rabiul Awal, kita kelang kamu dah bawah sambut maulid Nabi, duk berselawat sallallahu ala Muhammad sambil dia bawa spanduk. Kalau saya ni belah boleh tak ada lagi tu. Depa kata bid'ah, masuk neraka. Dia saya biasa kena, sebab tu saya berhijrah cari ilmu. Cari ilmu. Kalau kita duk kemak kata kita pandai dah, tahap kita takkan bertambah tuan-tuan. Hak talqin tak ada, talqin ada. Tahlil tak ada, bacaan Yasin ada. Macam orang mayat-mayat di blok kami tu. Habis mayat-mayat kan, tu imam habis mayat-mayat apa semua, doa lagi tu lah. Doa pelan-pelan. Yang belakang lu tunggu amin ni. Tak kata apa. Kan? Sengap, sunyi sepi. Sembahyang tarawih macam bulan puasa ni. Tapi tak tahu lah tu imam kami 2 orang dah meninggal. Masuk tu imam baru ni tak tahu. Sembahyang tarawih 9.30 settle dengan witir. Cepat tak? Jom. Siapa nak sembahyang cepat, paling cepat, jom saya bawa. Ambil sewa sendiri, kita pergi sembahyang. Beginilah keadaan umat di akhir zaman. Tuan-tuan, dia kira nak bertengkar baca usolli kuat-kuat, dia kira nak selawat ataupun sembahyang sunat tarawih 8 ke 20, kira nak tengkar tu. Walhal perkara pokok yang besar mereka tak mau nak bincang. Masjid saya tu lebih kurang besar. Saya ni duduk kampung Batu Bertakuk, Jalan Kelang Gula. Jalan Kelang Gula kita kata awak Batu belah Batu Bertakuk. Bukan, ni cerita dulu. Dia ada sejarah lah kan. Tadi muslimat kata keempunan telur pula. Ni bukan keempunan telur tu lah. Tak boleh belah ni. Alhamdulillah. Main di depan tak wah. Tak apa, tak wah sikit orang. Tak apa, duduk belakang. Di depan ni boleh ada lagi insya-Allah. Penuh kawasan kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Jam tu betul ya. Baik, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk kita ni tuan-tuan apa dia? Nuzul Quran. Allah Ta'ala berfirman. Nak baca satu ayat Quran tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim.
menunjukkan dari turun Quran. Bila sebut dalam peristiwa dalam kalender kita tu, bila mai 17 Rabi' Awal dah 17 apa? Ramadan. Allah, dia celaru Rabi'. Tadi saya mai dah tadi. Tak ada orang tengok saya celajak nak masuk highway ni. Highway tadi kan. Saya duk tengok ada orang duk nega tu. Aku duk main ceramah tak pernah tengok orang duk nega. Tak apa aku nak tu ni. Bila boleh penginak. Nak tu pasal pagi. Tak warna. Kan? Tengok telajak uji duk ni dah. Tahu mana aku nak tanya. Kan? Duk tunggu ustaz telefon. Tak apa kita telefon ustaz. Telefon tanya. Kawan kata masuk ni. Lain kali uji balik sana main balik jumpa juga tuan-tuan. Dengan izin Allah. Ayat ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, turun Quran. Ayat ni dalil yang kata Quran turun secara komplit 30 juzuk Quran yang ada di rumah kita. Nah, 30 juzuk ni orang tanya bilakah dibukukan Quran penuh komplit 30 juzuk pada 17 Ramadan. Sebelum ni Quran turun wahyu yang pertama turun kat Nabi ketika Nabi beruzlah di Gua Thur ataupun Gua Hira. Gua Hira. Nabi duduk di situ, Nabi terima wahyu. Wahyu ni apa dia? Wahyu daripada Allah. Ayat-ayat suci Al-Quran turun daripada Allah kepada Nabi biwasitatin dengan perantaraan Jibril alaihi salam. Tok guru Nabi kita nama apa? Jibril. Tok guru Nabi kita nama Jibril. Jadi tok guru Nabi ni dia main tiap-tiap kali tu dia main secara kadang-kadang dia main, kadang dia tak main. Sebab apa? Quran turun masa tu dia ikut keadaan peristiwa yang berlaku. Kalau ada kes yang berlaku sekitar ni, contohlah kampung kita, bukan nak kata tu lah, kampung kita ni banyak minum arak kan? Banyak semua minum arak. Pada awal dulu arak tak diharamkan lagi, tak haram lagi. Semua pak-pak palbai pundok ni minum arak ni kan? Kepiak lombak kan? Tuan-tuan, makan arak minum tuan-tuan. Bila mereka minum arak, kemudian mereka sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Habis Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun. Tak ketahuan, pintu lagu tak jumpa. Tak lagu tak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Pasal mereka khayal mabuk. Zawalil akli. Orang yang minum arak ni, menyebabkan zawalil akli, hilang akal. Dia hilang normal, dia tak boleh fungsi. Sebab dia tak ketahuan bila dia baca Quran. Bila tengok macam tu, Nabi tengok masyarakat ketika itu mereka sembahyang dalam keadaan mereka baca ayat Quran tak teratur, tertukar. Macam tadi kuliah ni, lakum tak jumpa. Sampai bila nak jumpa lakum? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, akhirnya pengharaman sedikit demi sedikit. Jadi Quran turun masa tu tak komplit lagi. Tak komplit lagi. Dia turun secara beransur-ansur. Kalau bahasa Arab dipanggil munajjaman. Belakang tu ada kursi lagi dah maklum. Bagi ke muslimat, kat belakang tu ada tak ada. Ada kursi. Ada nak? Ambil kursi. Berbaik maklum nak, jangan kat kuat kan. Maklum berbaik kat. Bagi selesa mengaji insya-Allah . Tapi saya rasa seronok kan. Jarang orang main duk topa saya ni TV depan kau. Ni kali pertama. Nanti dia rakam ya. Allah, saya cerai saya tak pernah ceramah ni. Nah, Allah Akbar, tewan. Tak boleh kali kena, tapi dia pun pasang tak apa. Soyau juga ni boleh ada kamera ni. Tak apa lah. Boleh kita mengaji lagi sama. Boleh muslimat tu. Okey, ada kursi semua. Tewan semua okey nah. Baik insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi lupa. Allahumma salli ala
turun ayat Quran ni beransur-ansur. Tu kali pertama. Kali kedua, komplit Quran itu. Tu guru Nabi Jibril alaihi salam, dia mengajak Nabi tiap-tiap kali dia ajak Quran. Nah, daripada sini muslimin dan muslimat dapat kita ambil poin. Nabi dia bila baca Quran, tilawah Quran, hafal Quran, dia kena ada guru. Siapa macam kita ni bulan puasa tadarus Quran. Tadarus berbeza dengan tilawah. Beza. Jangan pukul sama. Tadarus baca seorang, ada orang duk perhati bacaan kita. Itu tadarus. Baca orang ramai. Paling kurang 2 orang. Paling kurang orang 2 orang. Tu baca, tu orang dengar. 2 orang. Tapi kena 2 orang ni kena pandai juga seorang. Kalau semua duk alif detik alif bawah dulu kini selamanya. Kan? Dulu susah betul tak tuan? Tu tuan tu siap. Susah dulu. Saya mengaji Quran ni tu sekalian dengan tubuh kampung. Dulu mengaji bukan law ni. Alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u. Pukul tengok. Kami dulu alif detik a. Hang baca lah ke? Alif detik a, alif bawah i, alif depan u. Pukul. Dia tegur dulu. Dia mau kita pukul. Pukul itu baca penuh lah. Baca penuh. Bunyi dia apa? Lagu tu dia. Sampai hari ni saya tak ingat, lupa nak mati lah. Kedua-dua orang ni kan. Saya paling teruk kena rotan banyak waktu. Tak boleh. Masa tu guru kampung dia tegas. Cengeng kau cengeng lah. Sini Perak ke Kedah saya nak tanya? Kedah yang kita boleh cakap lah. Kalau Perak saya bayar sikit. Perak macam Kerian lah tu. Ganti Ustaz Jeffrey juga. Mereka situ pedek belah kita lagi. Belah sini lah. Kan? Tak apa. Dulu orang tu belah Kedah, Perlis, Pulau Pinang tu sama kita. Cuma dia piang sangat tu belah Perlis. Kesui, Pulut. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Quran turun komplit pada bila? 17 Ramadan. Hari ni, ni kita nak pergi topik ni. Hari ini kita sambut puasa tadarus Al-Quran, yang mana orang yang ada keimanan dan ketakwaan dia dalam hati dia akan ambil bulan Ramadan tahun ni bulan yang terbaik, bulan yang untuk dia berebut nak baca Quran. Pasal apa? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad adallukum syahrun azimun mubarakun, telah menyelemungi kepada kamu. Maksud dia bila masuk ni ketika Nabi khutbah ni, Nabi baca ni ketika 29 Syakban. Esok nak puasa, Nabi naik baca khutbah. Bila Nabi baca khutbah, Nabi sebut di situ, qad adallukum syahrun azimun mubarakun, telah menyelubungi. Maksud dia kelam habis semua dunia ni apabila datangnya bulan ni. Maka jadi teduh, mendung bila datang bulan ni. Maka bulan tu apa dia? Syahrun azim mubarakun, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat besar, lagi diberkati ia. Bulan apa yang besar ni? Adakah kita tengok bulan kedemok besar semua? Dah. Bulan yang kata bulan besar, ni dia dalil dia. Pasal bulan tersebut yang kata hebat, yang kata agung, yang kata besar tadi tu, bukan besar fizikal bulan tu, tapi sebab Quran diturunkan pada bulan tersebut. Lagi diberkati dia. Berkat sungguh Quran. Hari ni orang sinonim Quran ni, orang Melayu dah cukup besar semua jaga. Betul tak maklum? Baik. Sehingga kan satu cerita perompak ni penyamun tapus. Dia aduk curi. Ni kira jahat ni ni. Perompak
Tapi bila main Quran, dia jaga semua. Satu hari mereka dapat maklumat kata rumah orang kaya. Jadi mereka nak pergi merompoklah rumah kaya tu. Mulalah operasi pada malam tu. Bila mula tuan-tuan, mereka dah boleh masuk, menyelingkap masuk dalam rumah tuan rumah orang kaya tadi tu. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dah masuk apa semua tuan-tuan. Kemudian kata perampok kedua, tengok rumah ni tak ada apa pun, kata orang kaya. Kedua kuping, kan? Tak ada apa pun, kan? Tak ada apa, mereka nak pergi merampok. Maka kata perampok kedua, mereka dua orang ni, aku duk teringat orang dulu kata, mereka ni harta mereka tak simpan merata. Mereka kalau simpan duit wang ringgit, mereka simpan dalam Quran. Betul tak teman? Teruan dulu duit habis. Habis macam apa duit pong selat. Kan? Berapa habis dia duduk dalam Quran. Dia teringat perampok kedua. Oh betul je. Akhirnya dapat keputusan mereka untuk operasi yang kedua, menyelingkap cari Quran. Pusing habis dalam rumah tu, tak ada Quran. Akhirnya ketemu juga di atas parak. Parak kita dah apa kita orang kita faham tak? Parak atas tu Quran duduk atas parak. Bila Quran duduk atas parak, maka yang perampok kedua ni kata, aku jumpa dah Quran ni. Weh, maka perampok pertama lari kelang kabut. Nak ambil, gaya nak pegang. Hei, ada yang semayang ni. Nak pegang Quran tu, ada yang semayang lagi. Nanti tengok tu. Kata, kami bengok aku perampok ni. Perampok pun kena nak jaga Quran tu. Dia pun tahu mulia ke Quran. Lepas kita kata, kalau kita pergi semayang, duk kelipok-kelipok dengan ayat baik ni, cari jaga tu rumah, tak pasal-pasal kena penunggu besi. Kan? Hati dapat lagu mana? Aku dengar juga dulu, kita kalau berlapik tak apa pun no. Hanya kita bicara. Allahu Akbar. Berlapik dia pun bicara kentola duk lak inguh. Ada pun bicara. Cari-cari apa semua, pegang Quran, jaga semua. Bila kau pegang Quran, dia pun belek sikit-sikit, tengok-tengok tu ada duit betul. Betul ada duit. Dia ambil duit pos semua tu, nak tok balik atas para tadi, dia junjung pula lagi sekali. Betul tawaduk semua perampok. Nampak? Bila letak apa semua tuan-tuan, selesai masalah tuan-tuan. Nah, dengan nak ambil yang semayang lagi dia faham, lepas tu nak kena junjung Quran. Ni sinonim orang Melayu. Nampak tak? Dia cukup jaga Quran. Kalau Quran boleh berik tu tepi batas. Ni orang panggil apa, mushaf kan, layan Quran tu cari apa semua. Kita berjalan pergi pasal ni belah situ apa? Klinik kesihatan. Nak pergi berobat gaut. Nak pergi ambil ubat gaut, jalan ketak-ketak dia pergi. Tengok-tengok tuan-tuan, nampak selai Quran. Selai dia lah lembaran Quran. Tengok, dia di CCTV. Ambil bubuk dah tengok-tengok, aku tak ada expired. Pelapis lagi bubuk dalam beg kita. Jaga sungguh. Quran jatuh, kita jaga sungguh. Bila habis selesai baca Quran, junjung Quran dan sebagainya. Nampak tak? Sinonim orang Melayu, cukup jaga Quran. Betul tak maklum? Macam tu kita. Tapi maklum, tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Allah Ta'ala yang mengetahui akan maksudnya. Zalikal kitab, demikian kitab. Kitab ni nama Quran. Al-Quran. Kitab itu sebahagian nama Quran. Furqan pun Quran. Semua dia. Zalikal kitab, demikian Quran ini. Zalikal kitab la raiba fi. La raiba fi, Quran tadi itu
tidak ada keraguan di dalamnya. Jangan kita ragui. Apa Quran ada dalam semua 30 juzuk, berita-berita yang ajaib, berita-berita minta maaf, berita-berita alam akhirat yang gaib, yang kita tak nampak, syurga, neraka dan sebagainya. Semua yang diberitakan dalam sebuah Al-Quran tidak dapat disangkalkan tentang kebenarannya. Sambung sebelah dia. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebelum kita nak puasa, pertandingan musabaqah Al-Quran diadakan oleh menteri kita, Perdana Menteri. Cantik tuan-tuan, bagi galakkan orang mengaji Quran. Tapi yang syoknya, antara bangsa yang main bukan Tokyo-nya tu, kan? Tapi menang kat siapa maklum? Malaysia. Haduk makan garam belacan, haduk makan buah jeri petai, menang kat orang Malaysia juga. Nampak tak? Orang Melayu ni keistimewaan kita, dia boleh tiru belajar macam-macam. Betul tak dia? Dia boleh tiru cakap orang putih, ladies and gentlemen, kan? Attention please, kan? Dia boleh tiru cakap, lidah dia boleh gulung elok. Tapi bila masuk Quran, walaupun puak bangsa Arab, bila masuk pertandingan, walau mereka tahu bahasa mereka, bahasa Quran, bahasa mereka mereka tak benar. Tuan-tuan, jelas-jelas tu kita duk bangga sangat. Jongkong emas RM70,000. Jongkong emas tak Tirmizi menang. Ustaz Ahmadi tak masuk lagi. Tengok kan, Ustaz Ahmadi masuk cerai kita. Aku tak main tahun ni lah, tak mau tuan-tuan. Saya takut, saya tak apa pandai mengaji Quran. Suara sedap pun tak apa, kena orang main tengok juri, ada colok ni. Tu guru saya mungkin muslimat kenal, Ustaz Haji Muhammad Naim bin Haji Hashim, Masjid Simpang 4. Dia duk bagi kursus kepada Tok Imam. Dia imam satu, saya imam nombor 4. Kami semua 4 orang tu imam. Tu dia kan, expert. Jarang dengar masjid sampai 4 orang tu imam. Hak yang tu imam pertama, Ustaz Hashim Yasin, Haji Muhammad Naim bin Haji Hashim, orang Kedah, Sungai Petani. Nombor 2, Ustaz Azhar. Nombor 3, Haji Ismail, Tuan Haji. Nombor 3, nombor 4, Ustaz Kobol. 4. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, 4 orang ni tuan-tuan, bacaan Fatihah berbeza Fatihah. Saya baca Fatihah kat Tuku ni, dia alim. Dalam Malaysia ni ada 10 orang sahaja yang alim dalam bidang qiraat. Anak murid Tuku kita ni, salah seorangnya Ustaz Don. Dia mengaji dengan Ustaz alim dengan ni tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Lajah dia sedap baca. Walaupun suara dia tak tahu mana, tapi tajwid hanya ngaduk main. Tajwid basahah, Masya Allah. Dia mengajar dia tengok ada jadual dia di Masjid Jawi hari Ahad. Masjid Jawi tak belah ni. Masjid Jawi, Haji Muhammad Naim bin Haji Hashim. Alim dia tuan-tuan dalam bidang tajwid, bidang Quran tu dalam kepala dia. Tuan-tuan, tebuklah waktu mana pun. Masya Allah, tabarakallah. Alim dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita hari ni musabaqah cantik, baca Quran cantik, taranum cantik, lagu-lagu Nahwan, Ijah, Jaharkah, Bayati, Husaini, tarik mula-mula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sedap dengar. Tapi Pak Long, dia main habis semua. Pak Long tok buat tu sekalian. Takat kita baca tadi apa? Demikian Quran itu tidak ada keraguan. Sambung. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hari ini Quran hanya didendangkan di telinga. Kita dapat pahala takat tu saja. Tapi lebih dituntut, sangat-sangat dituntut. Kita kena ambil Quran 30 juzuk. Ambil laju sikit tu. 30 juzuk tu jadi panduan, buku manual kita. Macam kita beli kipas angin, beli TV, mesin basuh. Bila kita beli, jangan beli hak second hand lah. Second hand tak dapat. Beli hak baru. Bila beli hak baru, dia akan ada satu buku. Buku apa tu? Tengok sekarang. Manual, buku panduan. Kita nak ongkos kipas, buku mana lagi nak pasang. Kita jadi Doraemon pula. Okay?
Dia ada buku panduan. Kalau lah jenis fizikal elektronik canggih, ada buku manual. Kita orang Islam pun ada buku manual kita. Tapi hari ini manusia tidak lagi menggunakan Al-Quran sebagai buku panduan manual kehidupannya. Hanya menggunakan kepentingan Al-Quran, kepentingan semata-mata atas majlis rasmi semata-mata. Majlis mempersilakan saudara Ahmad bin Haji Ahmad untuk memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Semangat. Panggil ini berlaku kat Perlis. Saya kerang tu. Kita akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, sedap tarik. Puasa. Dan lepas tu habis semua ni. Habis semua ni baca Quran semua ni. Siap kawan saya tafsir. Kawan saya baca habis Quran, ada tafsir. Kan? Baca tafsir dengan nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Cantiklah dia. Seterusnya pengurusi main peranan. Seterusnya majlis mempersilakan kumpulan Borea untuk memperdengarkan lagu mereka. Borea apa panggil? Jam terus tok buat. Hak baca Quran buka majlis tadi, hampa panggil ustaz, hampa panggil alim ulama, buat tazkirah. Lepas tu habis tok pentazkirah, habis bagi kuliah, habis baca Quran, sambung Borea, sambung menari dangdut dan sebagainya. Allah. Berapa kosong tu kalau kita nak tengok markah? Kosong. Najwa Latif kata, segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong. Kosong, tak ada apa. Betul tak dia? Tak ada apa. Yang bagi apa ni? Nak pergi tak? Sebelah tak boleh 10.30 macam dah mau dengar. Boleh faham Mak Lu kita mau pek ustaz ni. Nama ustaz cowboy aku tu pula. Baik Pak Lu, tak buat boleh pergi tuan. Ni baru kita nak pergi point. Orang Melayu baca cantik dah. Boleh buat musabaqah apa semua tu. Kan? Takat baca dapat pahala baca. Kita baca satu huruf, pokok kita dapat 10. Tapi bulan puasa dia lain. Bulan puasa dia lah, dia up lagi. Pokok tak buat. Tak buat pula. Tu sekalian. 70 kali ganda. Allah Akbar. Ni kita komand kita lah dulu kini selamanya. Bila jadi imam tarawih, wadduha turun ke bawah. Itu kita orang tertua. Tak apa lah. Wadduha saya nak tanya, ayat Quran ke tak? Ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Berapa huruf dia? Saya pasti. Waw 1, alif 2. Balik kira dia. Waw 1, alif 1, lam 3 lah. Dad, ha, satu ya tu kan. Ya tu alif maksurah. Jadi apa? 6. Maksud dia 6 satu huruf 70. 70 kali 6. Oh. Saya miti-miti. Berapa tu kan? 400. 20. Tu dia tuan. Balik ni baca wadduha saja. Wadduha 400 lebih bulan puasa ni. Tuan-tuan, ya Allah. Allah sebab tu saya kata dalam kuliah saya lah tuan-tuan. Ramadan dia bukan tetamu manusia. Tetamu siapa? Allah. Tengok dia bagi hidangan kat kita berkecamuk. Orang buat sedekah tu ibadat sunat di-up sebagai ibadat fardu. Satu ibadat fardu yang kita buat kaman ada sab'ina faridah, seperti mana kita buat 70 kali sembahyang subuh tadi, 70 waktu kita buat subuh saja hari ni. Tu dia. Nampak tak? Ni bulan puasa. Bulan puasa cukup hebat ganjaran dia. Tuan-tuan tu sekalian. Oleh kerana itu kita ambil Quran bukan takat baca tuan-tuan, takat kita hayati. Mai, yang ni terus pada fokus tuan-tuan. Kewajipan kita terhadap Al-Quran ada 4. Kewajipan kita terhadap Quran ada 4. Kewajipan kita terhadap Al-Quran ada 4. Al-Quran tu maksud dia baca.
Ni kita tak pergi pecah ni. Kita nak hurai Al-Quran. Nah, Quran ni daripada perkataan qara'a. Qara'a. Cik kata ni? Jangan kelak kebut. Orang Kedah ni makan ngau belajar ni. Qara'a. Kalau kita mengaji pondok dulu, akan sekolah dulu, saya panggil Tok Guru panggil imla. Dia baca, kita tulis. Fa ta, ustaz tu meninggal dah. Abdul Salam, masya-Allah. Kan? Dia tu PN dia, cara dia habis mengajar kena kot daun. Orang ni. Apa baca? Dia kena kot daun. Tak apa, Tok Guru betul-betul. Kan? Kita dengar, tapi pasrah dia punya sebut ya. Fataha. 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 Apa beza kan? Ada beza tak? Yang kata beza tu orang mengaji ya. Hak tak kata beza tu dia kata pukul semua siapa tak mengaji. Ya ha dengan ha. Kau simpul tu kan. Macam tadi ra. Cik kata? Bukan A gitu. Kata ra. Maksud dia baca. Jadi Quran ni baca, kena baca. Kata yang pertama dia kita pergi mulut satu. 10 tengok orang nak. Kewajipan kita terhadap Quran ada 4. Nombor mula pertama, beriman dengan Al-Quran. Kewajipan kita ni orang Islam yang pertama untuk terhadap Quran, beriman dengan Al-Quran. Arti kata tidak meragui seluruhnya di dalam Al-Quran. Tidak meragui seluruhnya. Apa kan? Lupa kan? Dalam Al-Quran. Lupa sebab orang muda. Beriman dengan Quran, maksud dia dalam bracket tu pembuka kata tidak meragui dengan Al-Quran. Boleh maklum? Kat belakang boleh maklum? Aduk kat pintu tu boleh ke? Tok Wan apa lah? Tok Wan saya semua cakap-cakap lah. Tok Wan saya, Tok Guru saya semua ni orang lama. Saya bila orang tua semua saya anggap Tok Guru saya. Sebab pengalaman mereka lebih jauh, kita nak ambil tumpang mereka lah. Nombor dua, menjaga adab. Menjaga adab. Menjaga adab. Atau tata tertib. Atau tata tertib dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Saya ulang balik. Nombor dua ni, menjaga adab atau tata tertib dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. For example, orang putih mana ya? Contoh. Pelik Kedah lah kan? For example tu kan? Saya boleh cakap siap sikit, mak saya orang siap. Kun dah ikut pasal teknik naik. Boleh sikit lah. Mampu lah tu. Contoh. Jaga Quran dan tata tertib. Contoh. Nak jaga lagu mana? Jaga lagu mana? Ambil wudu sebelum. Tak faham? Macam mana? Ambil wudu. Ni tata tertib adab dia. Ambil wudu sebelum membaca. Sebelum baca, sebelum pegang. Boleh kan? Sebelum baca ataupun sebelum pegang. Itu dia adab lah kan? Adab dia lah. Kalau kita pun orang Melayu kenal sinonim dengan adab-adab, dengan budi bahasa. Quran pun ada juga. Lepas tu contoh lagi buat dalam koma. Letak di tempat yang baik. Letak Quran di tempat yang baik. Baik. Saya baru saya kupat benda. Kupat nyok buat santan. Kita kupat sikit-sikit lah. Tak ada banyak 10 tengok kita roti.
Ha? Apa nak beli pergi jauh ni? Saya nak balik pun boleh juga, boleh tahan juga lah. Nah, Sungai Bakar, saya duduk kat Sungai Bakar. Ha? Oh jauh Sungai Bakar tu. Jauh. Nak lintas trafik black pun semua ni. Tak apa. Sudah, jangan tegak. Nombor 3. Banyak membaca Quran. Ini dia kewajipan kita. Yang apa Perdana Menteri buat ni cukup cantik. Nah. Banyak membaca Al-Quran. Kewajipan kita terhadap Quran nombor apa ni? Nombor 3. Banyak membaca Quran. Nah. Nombor 4. Boleh dah Tok Wan dengar? Boleh nak? Boleh nak? Nombor 3 tadi banyak baca Quran. Nombor 4 ialah ni beramal dengan Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran. Nah, kita pergi nombor 1. Saya rasa tak ada nak baca 4 kosong. Mengaji dekat ni pun tak salah. 10.30 mati. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nombor 1 tadi apa dia maksud? Saya ulang balik kewajipan kita ni. Yang pertama, beriman dengan Quran. Beriman dengan Quran maksud dia apa? Tak meragui, tak ada syok, tak ada apa dia rasa ragu-ragu tentang Quran. Bila dalam Quran kita baca tiap-tiap bertadarus, kalau kita boleh khatam Quran, sebab tu saya syorkan Tok Wan tu yang saya ni, pastikan di rumah kita ada Quran tafsir. Bila nak tadarus guna Quran tafsir. Sebab apa? Sebab kita boleh tahu faham jalan cerita. Satu lagi, dah ada Quran tafsir ni, ambil guna bahasa kita. Jabatan Perdana Menteri Pimpinan Ar-Rahman Tafsir Nur Hadi Hidayah, pernah terjadi seorang anak murid dia pergi beli Quran Indonesia. Paman-paman kakek-kakek begitulah. Oh, mampu kita nak faham. Tak faham, guna hak bahasa kita. Dosa duk buat teror sangat. Nampak tak? Guna hak bahasa kita, Quran kita pun banyak. Tapi maklum je kau. Ada Quran ni berita ya. Berita terkini. Quran, ambil parti tengok. Ada Quran yang tercicir di dalamnya satu surah. Ini idea daripada orang Yahudi laknatullahi alaih. Hari ini Quran itu sudah pun ada di Kuala Lumpur. Nasib baik orang tu dia semak, dia pandai, dia teliti, tidak pati surah yang hilang itu surah apa tuan? Surah Al-Kahfi. Kerana surah Al-Kahfi menceritakan fitnah Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Kerosakan manusia di atas muka bumi hasil daripada Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam riwayat Imam Tirmizi bahawasanya 30 ekor Dajjal. Orang muda kita kata Dajjal. Dajjal ni banyak terjemahan. Hak duk cangkui tu panggil Dajjal juga. Kan? Semua ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 30 ekor. Dah melata di atas muka bumi. Maka sahabat tanya, Dajjal tu mana ni? Kata hak mata satu. Takkan semua 30 ekor tu mata satu? Kan? Ada ciri-ciri lah Dajjal. Nah, kuliah ni tak dah tuan-tuan. Nah, muslimin dan muslimah. Disebut di sini manusia berupa manusia, perangai macam Dajjal. Apa dia perangai Dajjal? Suka bohong orang, kadzab, suka menipu orang, suka menukar fakta, suka manipulasi satu maklumat. Ni saya dapat apa dia maklumat tadi, mesej. Hari itu pun saya dapat mesej. Abang saya hantar, abang aku nyari. Dia pun tak tahu tak apa. Kan? Dia kata Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Rahman Sudaih di Mekah telah kembali ke rahmatullah. Tak ada perlu jangan percaya. Berita palsu ni semua cobaan. Dapat. Jangan percaya ayo. Jangan percaya. Ni hak terbaru ni tak sah ni saya nak main ni. Al-Fatihah kepada almarhum Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz bin Ni'mat telah kembali ke rahmatullah. Allah. Ini adalah fitnah mereka-mereka yang pada mengkhianati, mereka yang ada hasad, perut busuk daripada binatang. Tidak suka kepada para alim ulama,
tidak suka martabat Islam dinaikkan, hanya guna kepentingan perihal hawa nafsu semata-mata, ambil Quran sikit, hak lain tak mau tolak ke tepi. Maka dia buat cara jalan untuk manipulasi tukar fakta supaya orang dapat tahu bahawa Tok Guru telah meninggal dunia pada ketika ini. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, tak betul, benda ni betul tak? Maklum duk kuasa percaya pula dah. Maklum, ni percaya ha? Ni sebab tu kalau kita dapat mesej, lari saya juga dah ni. Nah, kita dapat mesej apa maklumat, kata Quran aja. Saya bukan cakap kosong. Apabila hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu binama'in fasikun, satu berita daripada orang fasik, satu berita orang main beritahu kat kita, hello, ataupun mesej ke sampai